Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan baca Fatihah tadi disampaikan pahalanya oleh Allah Ta'ala kepada pengarang kitab yang kita terhutang ilmu dengannya. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani itulah pengarang kitab ni, kitab Hidayatus Salikin. Tapi kita bukan baca satu kitab itu saja, kita baca bab akidahnya saja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Al-babul awal fi bayanil aqidati, muka surat 8. Memang muka surat 8 je pun ada pun sampai ke surat, dia tak banyak ni, surat 11. Bermula bab yang pertama pada menyatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan wajib. Nanti kalau saya tak larat baca, mungkin ada yang jadi mukri ya. Yang jadi mukri. Tapi ini saya baca dulu. Dan wajib atas orang yang akil baligh itu bahawa mengetahui, wajib yang pertama itu wajib bersyarak ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yang diberi pahala kerana melakukannya dan dihukum, diseksa kerana meninggalkannya. Kena tahu, tak tahu kena seksa, berdosa. Kalau tahu dapat pahala. Dan wajib atas orang yang akil baligh itu bahawa mengetahui. Apa yang wajib? Wajib mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui apa? Bahawa Allah Ta'ala wahdahu la syarika lahu. Artinya esa. Alif sin tu esa, bukan as. Esa. Artinya esa, tiada yang menyekutui baginya. Fardun la nazira lahu. Artinya tunggal, tiada baginya banding. Bukan bendang. Banun dalnga tu bukan bendang tu ya. Banding. Ni pasal Jawi dulu dia tak, ada kalanya dia tak pakai huruf saksi pada suku kata terakhir tu. Tunggal. Dekat tempat saya mengajar tu, Universiti Sultan Azlan Shah, depan tu ada satu kedai makan yang cukup popular dalam kalangan inilah pelajar-pelajar usaha penjarahannya. Nama kedai tu kedai makan Pak Ongge. Orang Perak ni kalau anaknya seorang je dia panggil Ongge. Tunggal jadi Ongge. Ya, kalau anak saudara kan panggil Pak Ongge. Satu-satunya anak yang ada. Jadi bila kita sebut Tuhan ni tunggal, satu-satunya Tuhan. Satu ni bukan bilangan. Bila kita sebut Allah tu satu, itu bukan bilangan. Itu pada sebutan, bukan pada bilangan. Satu tu. Tiada baginya banding. Kalau 100% sama, itu namanya serupa. Kalau pada keseluruhannya sama, itu serupa. Kalau tak sampai 100%, kalau sebahagiannya sama, itu namanya seiras dalam bahasa Melayu kita. Kalau sama keseluruhan, itu serupa. Kalau sama sebahagian, itu seiras. Jadi kita nafi belaka. Tak sah kata yang serupa, yang seiras pun tak ada. Allah Ta'ala tak boleh banding.
Fala tadribu lillahil amsal. Jangan kamu buat perumpamaan bagi Allah Ta'ala. Allah tak dapat diumpamakan dengan apa pun. Azaliyun la bidayata lahu, artinya sedia baginya, tiada permulaan. Baginya tiada permulaan, sedia. Tapi ada setengah kitab macam Gurindan 12, Raja Ali Haji, dia tak guna perkataan sedia. Nanti petang kita akan belajar kitab. Barang siapa mengenal diri, maka mengenal akan Tuhan yang bahari. Bahari itu sedia, qadim. Jadi dalam bahasa Melayu kita guna perkataan sedia, kita juga guna perkataan bahari. Kita baharu Tuhan bahari. Kita baharu Tuhan bahari. Kita baharu artinya tiada kemudian ada. Tapi Allah Ta'ala bahari, sedia ada. Tiada, baginya tiada permulaan. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah, qadimun bila batida, daimun bila intiha. Allah itu sedia, tak ada mula. Allah itu kekal, tak ada akhir. Apa dalilnya? Kalau daripada Quran, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dia maha awal. Maha awal tu maknanya apa? Tak ada yang lebih awal daripada Allah. Bukan maksud maha awal tu Allah yang mula-mula ada. Mula Allah tak ada, tapi mula-mula adanya Allah. Mula tak ada, tapi yang mula-mula adanya Allah. Bukan macam tu. Kita kalau kita sebut dia yang mula-mula masuk ke masjid surau ni tadi, dia yang mula-mula masuk, dia orang yang mula masuk. Maknanya tadi dia tak masuk, dia orang yang pertama masuk tu dia. Tapi kalau kita kata Allah yang mula, bukan maksudnya Allah tu ada mula. Maksudnya tak ada yang mendahului Allah Ta'ala. Wa ma nahnu bibas wa ma nahnu bimasbuqin. Kami tidak didahului oleh sesiapa. Dia zaman sekarang ni kena lebat dalilnya. Zaman sekarang ni kena lebat dalil. Puak Wahabi ni main dalil je. Mana dalil? Dia dah jadi soalan lazim dah tu. Sikit-sikit mana dalil? Sifat 20 ni semua berdalil. Banyak dalilnya. Ya. Sarmadiyun la nihayata lahu, artinya kekal, tiada baginya kesudahan. Sini kalau di surau ni lah, kalau ada buat tarawih sini Ramadan ada tarawih, ada selawat antara tarawih, ada juga ya. Apa tu Bilal baca? Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yafutu abada. Nak bawa makna tu ke sini. Subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu wa la yafutu abada. Maha suci Allah Ta'ala yang maha menguasai lagi maha hidup, yang tidak akan mati dan tidak akan luput. Tidak akan mati dan tidak akan luput abada, selama-lamanya. Jadi bukan saja-saja kita baca tu tauhid belaka tu. Zikir-zikir tu semua tauhid, pasal-pasal tauhid kalau faham. Kita akan mati, kita akan luput. Zaman jahiliyah dulu ada satu ahli pidato Arab terkenal namanya Qus bin Sa'idah. Pidato yang cukup terkenal. Kata dia, ya ayuhan nas, isma'u man 'asha mata wa man mata fata. Wahai manusia, dengarlah dan sedarlah. Sesiapa yang hidup akan mati, sesiapa yang mati akan luput. Luput ni dua, sama ada orang dah tak ingat, masa dah tak ada. Yalah baru-baru meninggal tu, hari-hari lah ziarah kubur tu.
Tunggu lepas setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun sampai ke cicit dah tak ada dah. Luput. Satu lagi luput ni maksudnya ialah dah tak ada benda dah, hancur. Ya, orang dah tak rupa orang dah kalau mati kan. Korek tanah tu tinggal tulang lah. Tapi Allah Ta'ala tidak demikian, tidak luput, tidak hilang, tidak hancur, tidak binasa. Ya. Munazzahun an musyabahatil makhluqat, artinya maha suci daripada bersamaan dengan segala yang baharu. Yang baharu ni makhluk. Yang baharu ni makhluk. Apa makna baharu? Ada setelah tiada. Itu baharu. Cuba keluar, tak payahlah keluarkan. Cuba keluarkan, tapi tak payah keluarkan. Sekarang masing-masing keluar pula kan. Cuba keluarkan kad penalan. Dalam kad penalan ada tarikh lahir, hari jadi. Maknanya kita ni ada hari mula kita tak. Tapi sebenarnya kita mula lagi awal. Itu tarikh lahir itu lahir ke dunia, tapi dia roh tu lebih awal lagi adanya Allah jadikan ni. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia ni pernah menempuh satu masa dia langsung tak pernah disebut. Pasal apa tak pernah disebut? Pasal tak ada orangnya, tak ada. Dirinya tak ada lagi. Jadi kita ni bermula dengan tiada. Kita ni tiada kemudian berada. Baharu lah tu, tapi Allah tak sama dengan baharu. Allah tak sama dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada sesuatu yang seumpama Allah Ta'ala. Suatu ni kan kalimah yang menafikan, syai'un ni menafi. Maksudnya sesuatu ni segala-galanya, jisim, jirim, arad, segala-galanya dinafikan. Masa habis semua nafi, tak ada yang Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk, tak. Wala yushbihu syai'an min khalqih wala yushbihu ahadan min khalqih, kata Imam Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar. Allah Ta'ala tidak menyerupai mana-mana satu daripada makhluknya. Dan iaitu yang mendengar lagi melihat. Tapi Allah bukan kosong ada sifat. Kita bukan Mu'attilah, kita bukan Ahlu Ta'til, kita ni bukan Nufatus Sifat, kita ni bukan mazhab yang menafikan sifat, mengosongkan Tuhan bersifat. Niat golongan ni bagus, pasal dia tak nak serupakan Tuhan dengan makhluk. Tuhan mendengar, manusia mendengar, ni serupa ni. Ya, Tuhan mendengar dengan zatnya, Tuhan mendengar bukan dengan sifat mendengar, kata golongan ni. Sebab dia tak nak Tuhan tu sama dengan makhluk. Tapi bila dia pergi, dia nafikan sifat, dia terjebak pula dalam, bila dia masuk, bila dia mentaktil, mengosongkan Tuhan bersifat, dan dia terjebak pula dalam menolak sifat. Padahal sifat tu ada disebut dalam Quran, wa huwas samiul basir. Laisa bijismin musawwarin. Ini prinsip sangat penting. Sebenarnya Syekh Abdul Samad Palembang ni dia ambil daripada Syekh Imam Al-Ghazali ni. Ni ayat Imam Ghazali, laisa bijismin musawwar, ni dalam kitab Qawaidul Aqaid yang ada dalam Ihya Ulumuddin bab akidah tu. Inilah kenyataan Imam Ghazali, laisa bijismin musawwar. Jisim ni tubuh lah, badan, fizikal, benda tongkol, benda. Jadi jisim ni termasuk dalam syai'un tu, sesuatu tu jisim, termasuk jisim. Jadi Allah bukan jisim, Allah tidak seperti sesuatu, Allah bukan jisim. Artinya tiada Allah Ta'ala itu berjisim yang berupa. Wahabi dia kata Tuhan di langit. Tuhan tu ada arah, ada tempat. Sebab
Tuhan tu berjisim. Bila kita kata Tuhan tu ada arah, ada tempat, maknanya kita dah menjisimkan Tuhan. Jisim ni ada arah, ada tempat. Mana depan saya, mana belakang saya, mana kanan saya, mana kiri saya. Mengapa ada kanan, kiri, depan? Sebab ada jisim. Kalau tak ada jisim, tak ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan lah. Orang yang kata Tuhan di langit ni besok, di akhirat besok, macam mana cara dia tengok Tuhan? Cuba gayakan, cuba lakonkan. Wahabi ni dia kata Tuhan di langit. Macam mana cara Wahabi tengok Tuhan besok? Mari saya tunjukkan caranya. Ini cara Wahabi, bukan cara kita ahli sunnah. Kita ahli sunnah apa dia? Minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin walan hisari. Kita tak ada kaifiat dan batasan. Bukan macam melihat kita sekarang ni. Tuan-tuan melihat saya ni berdepan, ada jarak, ada cahaya, ada pantulan dekat biji mata, dia tak? Bukan macam tu melihat Allah Ta'ala. Sebab Allah bukan jisim, Allah tak sama dengan makhluk. Macam mana melihat Allah? Wallahu a'lam. Kita percaya melihat Allah tu berlaku. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ayat Qurannya, wajah berseri-seri pada hari akhirat kerana dapat melihat Allah Ta'ala. Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kamu akan dapat melihat Tuhan kamu pada hari akhirat sebagaimana kamu dapat melihat bulan penuh pada malam bulan mengambang. Syekh Abdul Qadir Mandili kata, hadis ni bukan nak samakan Tuhan dengan bulan. Hadis ni nak menerangkan, nak faham macam ni. Boleh tak nampak bulan? Boleh. Jadi kalau bulan boleh dilihat, Allah boleh dilihat. Dia nak samakan yang itu, bukan dia nak samakan Tuhan dengan bulan. Dia nak samakan dengan boleh tak lihat Allah? Boleh, sebagaimana kita boleh lihat bulan. Kita kullu mawjudin yasihhu an yura. Tiap-tiap yang wujud sah untuk dilihat. Tapi Wahabi nanti mungkin diorang akan melihat Allah macam ni. Mari kita gayakan. Mendongak. Wahabi tengok Tuhan mendongak. Sebab apa mendongak? Sebab Tuhan dekat atas, kat langit. Tuhan bersemayam di atas aras. Aras di atas pada syurga. Al-jannatu fis sama'i sabi'atil uliyah. Jadi masuk dalam syurga, arah ke atas. Kena dongak, sakit kepala Wahabi. Dongak lama-lama. Nampak tak? Wahabi sakit kepala dongak lama-lama pasal nak tengok Tuhan di atas. Baik tu ahli sunnah bukan macam tu. Min ghairi kaifin walan hisari, tanpa kaifiat dan juga batasan. Maknanya melihat Allah nanti bukan macam ni, bukan macam ni. Ni melihat macam ni. Lain ni melihat cara makhluk ni. Makhluk melihat makhluk macam ni. Ya. Baik. Musawwar, Allah Ta'ala ni tidak berupa. Yang ada rupa ni jisim, bulat, bujur, 4 segi, 3 segi, ada lekuk, ada timbul. Sebaliknya yang menjadikan jisim, yang berikan rupa jisim adalah Allah. Namanya Al-Musawwir, sifatnya memberikan rupa. Wa yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan Tuhanmu memberikan rupa kamu sebagaimana yang dia kendaki. Sejak kamu dalam rahim ibu dah ada rupa Tuhan jadi. Beranak-beranak tu dah ada rupa. Inilah rupanya yang ada ni. Tak adalah rupa David Beckham. Inilah rupa. Sebab Allah Ta'ala kata fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dia terkait dengan sifat iradat. Tuhan nak kita rupa ini, inilah rupanya. Dia tak mau Tuhan nak lain, keluar-keluar lain pula rupa. Mana mungkin yang berlaku tu lari daripada yang Allah kendaki, tak? Balik pada sifat iradat lah.
Ta'ala Allahu 'anil intiqalati wal harakati wal hululi wal aqtari wal jihati. Artinya maha suci Allah Ta'ala daripada pindah. Apa yang pindah? Cuba tanya, yang pindah tu apa? Tadi saya di mana? Pukul 7 pagi tadi saya di mana? Saya di Ipoh. Sekarang di Cangkat Jerin. Apa yang pindah tu? Jisim. Tubuh saya yang pindah tu. Ke roh je datang ni. Ni yang tengah ngajar tuan-tuan ni, roh saya ni. Jisim badan tinggal di Ipoh. Yang pindah tu jisim. Roh pun jisim juga ya. Tapi jisim yang halus lah ya. Jisim. Yang pindah-pindah ni jisim. Prinsipnya tadi apa Imam Ghazali kata, laisa bijismin. Jadi kalau tidak berjisim, tidak ada pindahan dah ni. Itu sebab pegang. Sebab itu kata tuan guru saya, siapa mengaji akidah Hidayatul Salikin ni, dia akan selamat daripada fahaman Wahabi apa semua tu, Musyabbihah, Mujassimah. Sebab Imam Ghazali bagi prinsip-prinsip yang sangat penting akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan bergerak, yang bergerak tu jisim. Turun naik tu jisim. Orang di bawah panggil orang di atas. Kau main di atas tu lekas lah turun. Yang turun tu apa? Jisim. Kau main di bawah tu apa? Tunggu lagi lekas naik ke atas ni. Apa yang naik tu? Jisim. Habis tu yang tu hadis yang kata Tuhan turun pada tiap malam tu ke langit dunia tu, pada 1/3 malam tu, siapa yang turun tu? Tuhan yang turun. Turun naik ni jisim. Kalau kita kata Tuhan yang turun, Tuhan ada jisim ke? Itu prinsip akidah. Yang turun bukan Tuhan. Malaikat yang Tuhan perintahkan turun. Ya, rahmat dalam. Baik itu kalau kita jumpa perkataan turun ni, dia sama ada Tuhan, ada setengah nas tu merujuk pada Tuhan perintahkan malaikat turun, ada setengah nas yang lain pula merujuk pada Allah menurunkan rahmat. Bukan Tuhan tu yang turun. Tuhan bukan jisim. Jisim yang bergerak turun naik jisim. Ini prinsip dia. Dan mengambil tempat, ni semua jisim. Dan bertempat yang tertentu pada suatu benua, ni semua jisim. Di Malaysia, di Ipoh, di mana-mana lah, di bumi, di langit. Dan berpihak ni ada arah utara, selatan, timur, barat. Kita ni dua je, sama ada kita ada arah ataupun kita di arah tertentu. Tuan-tuan depan saya depan tuan-tuan ya. Tuan-tuan di kanan saya ni pun ada kanan. Ni kanan saya, ni kiri saya. Sebab apa ada kanan kiri? Ada jisim ya. Dan kalau orang kata ini akidah khalaf ni, salah pun sama. Imam Tahawi rahimahullah kata, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat wa la tahbil jihatu situ kasairil mubtada'at. Dalam satu riwayat kasairil mubta'at. Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala daripada ada batas, ada hujung, ada juzu, ada anggota, ada ada anggota, ada juzu, ada alat. Dan Allah Ta'ala tidak dilingkungi oleh arah yang 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Tak ada. Seperti sekalian yang diadakan, iaitu makhluk. Itu kalau siapa mengamalkan bacaan Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'.
Ya Allah, Engkau lah yang maha awal, tidak ada yang sebelum Engkau. Engkau yang maha akhir, tidak ada yang selepas Engkau. Engkau yang maha zahir, tidak ada yang di atas Engkau. Engkau yang maha batin, tidak ada yang di bawah Engkau. Jadi Imam Baihaqi kata, menurut sebahagian daripada sahabat-sahabat kami, kalau dah tak ada atas, tak ada bawah, tak ada depan, tak ada belakang, tak ada tempat lah tu, menafikan tempat lah tu. Menafikan tempat, depan tak ada, belakang tak ada, atas tak ada, bawah tak ada, menafikan tempat. Saya nak tanya bola ada atas bawah tak? Bola ada atas bawah tak bola? Bola ada atas bawah tak bola? Bila tendang bola, sana ni tuan-tuan kata ni atas dia, tak ada bola, tangan je lah. Tuan-tuan kata ini atas dia, ni bawah dia. Cuba sepak bola tu, mana atas mana bawah? Bola pun tak ada atas, tak ada bawah. Takkan Tuhan ada atas, ada bawah? Bola pun tak ada atas, bawah. Pada bola tu makhluk. Bola tu pun tak dapat kita tentukan atas bawahnya. Macam mana pula kita menentukan Tuhan tu ada atas bawah? Tuhan bukan jisim. Ada pula Wahabi kata Tuhan di langit, tengok doa ni. Tapak tangan hala ke langit. Tunjukkan Tuhan di langit. Tapak tangan hala ke langit. Tapak tangan hala ke langit, bukan Tuhan di langit. As-sama qiblatud doa. Langit tu kiblat doa. Kalau semayang, kiblat dada kita adalah, kiblat semayang kita adalah Kaabah. Kita doa tak macam ni. Ada orang doa macam ni, apa saya kamu lain macam doanya? Atau kiblat sana, kiblat depan, aku hala tangan ke depan. Kiblat doa adalah langit. Saya nak tanya sebab apa kiblat doa adalah langit? Kenapa kiblat doa adalah langit? Ya, langit adalah tempat rahmat turun. Rahmat turun daripada atas. Tempat turun rahmat, langit. Kalau tuan-tuan belajar kitab Nailul Autar Imam Syaukani, Imam Syaukani ada menghuraikan suatu perkara yang kita jarang jumpa dalam kitab lain. Imam Syaukani bahaskan hadis-hadis tentang sunatnya menadah tangan ketika berdoa tu. Imam Syaukani menerangkan apa hikmah kita menadah ni. Sebenarnya bila kita berdoa, maknanya kita minta rahmat. Rahmat akan turun. Bila rahmat turun, dia akan kena apa yang ada di bawah, termasuk tapak tangan kita. Tapi rahmat bukan benda nampak. Kalau tak ada duit, nampak lah. Tak ada rahmat, tak nampak, kosong je, tak nampak apa. Rahmat bukan benda nyata. Jadi bila kita tak ada tangan tu, rahmat turun. Termasuk yang kena rahmat tu tapak tangan. Jadi sayang sangat rahmat. Bukan senang dapat rahmat ni, benda susah dapat. Oh sayangnya rahmat ni, sayang. Bawa rahmat ni ke tempat yang paling mulia, muka. Ni orang Perak kata raup. Raup ni, raup. Orang Tepin kata apa? Raup je kot. Orang Parik kata raup. Kita raup, bawa rahmat tu ke anggota paling mulia. Kesan rahmat tu, itulah dia punya simbolik dia. Kita berdoa, tadah tangan, kemudian raup ke muka tu, bukan saja-saja buat, kerana ada rahmat. Baik. La yahwihi makanun, artinya tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Kalau kita buka suratul An'am, ayat pertamanya, Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur.
Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan langit dan bumi dan menjadikan cahaya dan kegelapan. Tempat yang dia katakan tempat dua aja, langit bumi. Langit dan bumi. Tempat ni langit dan bumi. Jadi bila Allah Ta'ala kata Allah menjadikan langit dan bumi, bermakna Allah yang menjadikan tempat. Siapa menjadikan tempat? Allah. Kemudian ayat seterusnya kata apa? Waja'alaz zulumati wan nur. Tuhan yang menjadikan cahaya, Tuhan yang menjadikan kegelapan dan cahaya. Sekarang ada cahaya tak? Ada siang. Gelap, malam gelap tak? Gelap. Siapa yang jadikan cahaya? Siapa yang jadikan siang? Allah. Siapa yang jadikan gelap? Siapa yang jadikan malam? Allah. Malam, siang, masa. Siapa yang menjadikan tempat? Allah. Langit dan bumi tempat. Siapa yang menjadikan masa? Allah. Siang dan malam, gelap dan terang tu Allah jadikan. Siapa ada dulu yang menjadikan, yang dijadikan? Siapa dulu? Tak apalah, yang tu jauh sangat, ambil dekat. Kontraktor yang buat surau ni dah ada ke belum? Kalau saya kata tak lahir lagi, saya tanya Ustaz, saya tanya siapalah orang kuat sini, siapa orang kuat sini, siapa saya tanya Ustaz ni lah, Ustaz Afifi ni, Ustaz Afifi ya. Ustaz, siapa kontraktor yang buat bangunan surau ni? Ustaz jawab kat saya, belum lahir lagi, kontraktornya belum lahir lagi. Terkejut saya, terduduk saya. Biar betul Ustaz, takkan tak lahir lagi kontraktornya, bangunan siap macam mana? Jadi yang menjadi tentu dulu pada yang dijadikan. Tempat dengan masa Allah jadikan. Sebelum ada tempat, sebelum ada masa, Allah ada tak? Ada, Allah ada dulu. Dan adanya Allah tu sedia ada, tak ada mula. Jadi sebab itu jangan kata Allah bertempat, Allah bermasa, Allah terikat dengan tempat, Allah terikat dengan masa. Dalam kitab Ummul Barahin, Ummul Barahin ni banyak kitab Jawi yang syarahkan. Sirajul Huda lah, kitab Bidayatul Hidayah, banyak kitab Jawi syarahkan Ummul Barahin ni. Dia kata apa? La yataqayyada wala yataqayyadu bizamani wal makan. Allah tidak terikat dengan zaman dengan masa. Sebab apa dia tak terikat? Sebab ini jadikan Allah di luar daripada masa dan tempat. Allah Ta'ala bukan di dalam masa dan di dalam tempat. Ada orang buat umpama macam ni, tapi perumpamaan ni pun tak berapa tepat juga, tapi bolehlah kalau kita nak faham. Tukang buat roti, kan roti ni kalau nak buat, dia ada doh, apa panggil doh ya? Dia punya tu apa, doh, orang putih cakap doh, orang Melayu cakap apa? Adunan dia. Tukang roti ni dia duduk dalam adunan roti ke tak? Tukang roti dia tak duduk dalam adunan roti. Pencipta zaman dia tak duduk dalam zaman. Pencipta tempat dia tak duduk dalam tempat. Dia tidak berhajat pada tempat. Dia ada sebelum adanya tempat, dia ada sebelum adanya masa. Ini ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, kata Syekh Abdul Samad Al-Falibani, la yahwihi makan, artinya tiada meliputi akan Allah Ta'ala itu oleh tempat. Allah tidak terikat dengan tempat, Allah tidak dilingkungi oleh tempat. Allah bukan di atas, di bawah, kiri kanan, atas bawah, bukan. Ini ijma' ni. Jangan menyalahi ijma'. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, disebut ijma' ni, wa ajma'u ala annahu la yahwi makan wa la yajri alaihi zaman. Sepakat ijma' ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala ni tidak dilingkungi oleh tempat dan tidak ditempuh, dilalui oleh masa. Wala yuhsihi zaman, dan tiada tentu, dan tiada menentukan Allah Ta'ala oleh zaman. Allah tidak terikat dengan masa, Allah yang menjadikan masa.
Jangan sebut Allah dulu, Allah sekarang, Allah akan datang. Yang ada dulu sekarang akan datang tu makhluk. Allah tak ada dulu sekarang akan datang. Allah yang Nabi Adam sembah itulah yang Allah Nabi Muhammad sembah, itulah Allah yang kita sembah, bukan Allah yang lain. Jangan sekali-kali bayangkan, oh Tuhan ni dah tua benar Tuhan ni, habis rosak akidah kita. Yang menempuh masa tu kita, bukan Tuhan. Tuhan yang menjadikan masa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kana qabla an khalaqa az-zamana wal makana wa huwa al-ana ala ma alaihi kana. Artinya adalah Allah Ta'ala itu dahulu daripada bahawa ia Allah menjadikan akan zaman dan tempat, dan adalah saya dah terang tadi, saya tak perlu hurailah sebab saya dah terang tentang persoalan zaman dan tempat tu dengan kaitannya dengan Allah Ta'ala. Jadi kita baca je lah yang ni. Dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya. Sekarang tu bukan maksudnya Allah ada, Allah dulu. Sekarang tu pada kita ni. Sebab Allah yang Nabi Adam sembah, itulah Allah yang kita sembah. Berubah ke Allah tu? Kita kan berubah. Dulu rambut hitam, sekarang dah banyak putih. Dulu jalan tegak, sekarang dah bongkok. Dulu kuat dan lemah, dulu sihat, sekarang dah sakit. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Dalam kitab Aqidatul Awam, bila tahawuli, Allah ni tak berubah. Jangan bayangkan Tuhan ni semakin tua, tak. Dan adalah Allah Ta'ala sekarang atasnya, iaitu ada, ia sedia, tiada berubah-ubah daripada sedianya. Syahdan ni, kalau baca kitab Jawi jumpa syahdan. Syahdan ni pun ibu perkataan. Apa makna syahdan? Syahdan ni sebenarnya, nak kata sesungguhnya pun boleh juga. Syahdan wajib pula atas tiap-tiap akil balik mengetahui barang yang ni maknanya apa yang di sini sifat yang lah, maksudnya sifat yang, barang yang wajib pada hak tu zat, pada hak yakni zat, pada zat Allah Ta'ala. Sebab sifat dia daripada zat, mana boleh sifat terawang-rawang. Saya masuk-masuk dalam surau ni, saya kata pandai. Tuan-tuan pun tanya balik, siapa yang pandai? Mahmud yang pandai. Sebab dia sifat tu tak boleh terawang-rawang. Sifat-sifat ni maqama bi ghairihi. Sifat ni dia memerlukan zat. Pandai tu memerlukan orang. Siapa yang pandai tu? Mahmud, diri Mahmud yang pandai. Jadi macam tu. Pada hak yang pada zat Allah Ta'ala, dan yang mustahil atasnya, dan yang harus baginya. Ini kalau kita baca mana-mana kitab akidah, kitab Jawi, kitab Arab, dia mesti mula hukum akal dulu. Baca Ummul Barahin kan, ya'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasatin, al-wujub wal istihalatu wal jawazu. Fal wajibu ma la yutasawwaru bil aqli adamu, wal mustahilu ma la yatasawwaru. Tapi boleh baca dua tu, yatasawwaru boleh, yatasawwar. Faktih dulu saya belajar Ummul Barahin dengan faktih. Boleh baca yatasawwaru boleh, yatasawwaru boleh. Tidak digambar, tidak tergambar pun boleh. Tidak terupa pada akal, adanya ma la yatasawwaru bil aqli wujudu. Wal jaizu ma yasihu fil aqli wujudu wa adamu. Harus pula sah pada akal ada dan tiadanya, tapi bukan serentak. Dia tak boleh serentak lah, maksudnya kalau tak ada, kalau tak bergerak, kalau diam tak bergerak lah, kalau bergerak tak diam, dia tak boleh serentak ya. Hari ni tuan-tuan, yang banyak jadi rosak akidah tu sebab cara fikir tak betul, tak teratur. Hukum akalnya tak kena.
Yang jadi ateis tu, akal dia tu rosak. Sebab dia tak guna hukum akal. Tuhan tak dapat kita tengok. Yang tak dapat dilihat ni tak ada. Tak betul tu. Tak dapat dilihat, tak ada. Sebab kita kias pada benda-benda yang kita lihat. Dulu ada Syekh Said Hawa, dalam kitab Allah Jalla Jalaluhu, dia bawa satu cerita. Cikgu ni dia etis, ngajar sekolah rendah. Jadi cikgu ni pun tunjuk kat murid-murid dia. Anak nak cakap cara orang tepil lah, nak cakap cara orang parit. Hampa, orang tepil cakap hampa. Hampa nampak dalam meja ni? Nak murid jawab, nampak. Kalau begitu meja ada. Hampa nampak tak pen ni? Nampak, kata anak murid. Kalau nampak maknanya pen ni ada. Hampa nampak tak papan, dulu papan hitam mana ada papan putih. Hampa nampak tak papan putih, papan hitam tu? Nampak papan putih, papan hitam ada. Baru dia masuk jarum. Hampa nampak tak Allah? Diam je anak murid. Tak nampak. Kalau tak nampak, Allah tak ada. Tiba-tiba bangun anak murid yang cerdik, yang pandai. Hampa nampak tak otak cikgu? Tak nampak. Kalau gitu cikgu tak ada otak. Tak nampak. Itu kalau orang Perak kata terganjil lah habis tu. Orang Parit lah, bukan orang Perak. Orang Tepi, orang Perak. Baru bertemu buku dengan ruas, kapak dengan beliung, peribahasa Melayu kata. Dia cikgu tu ingat anak murid bodoh lah ke? Boleh dengar dia pandai. Terdiam guru tu. Kias tu salah, tak betul tu. Ya. Dah kalau kira tak nampak, elektrik tak nampak, roh tak nampak, gelombang-gelombang telefon, gelombang radio, gelombang TV tak nampak. Ada nampak? Tulis Selcom, bergerak Selcom. Tapi bila handphone kita Selcom, bila orang kawan Kuala Lumpur telefon, elok keluar suara. Mana datang suara tu? Mesti ada gelombang. Nampak gelombang. Jadi kias tu salah. Hukum akalnya tu salah. Ya? Sebab itu, tuan-tuan tahu, orang ada pensyarah universiti buat kajian sampai tahun 1905. Ini yang direkod, yang tak rekod kita tak tahulah, tapi setakat yang direkod sampai 1905, orang Melayu yang murtad seorang aja. Yang resmi lah maksudnya. Sampai tahun 1905. Tuan-tuan bayangkan, Melaka jatuh 1511 tak? Sampai 1905 tu berapa ratus tahun tu. Pasal apa susah nak murtad? Pasal mengaji sifat 20. Orang kalau mengaji betul-betul sifat 20, payah nak masuk Kristian. Sebab orang Kristian kata Nabi satu Tuhan. Kita mengaji sifat 20, kita senang-senang je kita tolak tu. Dengan mukhalafatu ta'ala al-hawadis sudah cukup. Dengan wahdaniyah, dengan qiyamu ta'ala, dengan sifat salbiyah tu kita tolak ketuhanan Nabi Isa AS. Kalau faham betul-betul, tak masuk Kristian. Saya walaupun saya tak mengaji, tak pandai lah orang putih, sikit-sikit boleh lah orang putih ni. Saya mengaji sifat 20 bukan dalam bahasa orang putih, mengaji sifat 20 kita Jawi, kita Arab. Tapi ada kawan Filipina, dia tegar, pengikut tegar Kristian, berhujah ketuhanan dengan saya. Saya lawan hujah dia pakai pengetahuan sifat 20 aja. Ya, saya kata cuba kamu buka. Dia mati-mati mengatakan Isa Tuhan. Saya kata kamu buka Bible kamu. Dalam Bible sebut Jesus tu dia duduk, dia makan, dia minum. Dah kalau makan, minum, duduk ni sifat apa ni? Sifat manusia ke sifat
Tuhan. Yang makan dan minum Tuhan apa sifatnya? Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Tuhan memberi makan, bukan diberi makan. Kalau perlu pada makanan ada sifat perlu. Yang ada sifat perlu bukan Tuhan, itu makhluk. Dalam Bible terang sebut Tuhan tu jisa tu makan, minum, duduk. Bahkan dalam Bible ada sebut I worship my Lord. Aku menyembah Tuhanku. Takkan Tuhan cakap aku menyembah Tuhanku. Yang disembah Tuhan, yang menyembah makhluk. Jadi terang lagi bersuluh. Apa tu Nabi Isa tu bukan pakai sifat 20 je. Ya. Jadi sebab itu sekarang ni kena balik. Pasal apa berlaku banyak kes murtad, orang tak mengaku Tuhan. Di Malaysia ni ada persatuan murtadin sekarang ni, jangan main-main. Tapi tak boleh daftar lah. Dia dalam Facebook, dia aktif dalam alam maya je. Persatuan Murtadin Melayu nama persatuan. Yang etis pun ada persatuannya dah sekarang ni. Pasal apa? Cara fikir tak betul. Mengapa cara fikir tak betul? Sebab dia tak belajar hukum akal. Kalau orang belajar hukum akal, dia akan fikir secara sistematik. Itu tuan guru saya kata, orang yang belajar hukum akal ni dia cerdik. Sekarang ni ada orang bodoh tak boleh diikut, cerdik, pandai tak boleh, pandai apa, pandai tak boleh, bodoh tak boleh diikut, pandai tak boleh diturut. Sebab bila dia tak fikir cara tersusun, rosak. Baik. Dan yang mustahil atasnya atas Allah, dan yang harus baginya bagi Allah Ta'ala. Sifat yang harus, sifat yang mustahil bukan maksudnya, jangan sebutnya ni Allah ada sifat yang wajib, Allah ada sifat yang mustahil, Allah ada sifat harus. Tak betul tu. Mana pula Allah ada sifat yang mustahil? Yang mustahil Allah tak ada sifat yang mustahil. Bukan Allah ada sifat yang mustahil. Mustahil Allah tak ada sifat yang mustahil. Mesti Allah tak ada sifat yang wajib. Ya, harus Allah tu ada sifat yang harus. Dan demikian lagi wajib pula atasnya. Nya tu balik ada siapa? Pada akil balik mukallaf. Apa lagi wajib? Mengetahui. Mengetahui apa? Barang yang wajib. Wajib pada apa? Pada hukum akal. Pada hak segala rasul. Hak tadi zat je. Pasal diri Rasul pun ada sifat. Sifat itu ada pada diri Rasul. Dan yang mustahil atas mereka itu, atas mereka itu atas Rasul. Dan yang harus bagi mereka itu, yang harus bagi Rasul, yang terkandung sekaliannya itu di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nak tanya, kenapa dalam banyak-banyak bacaan, mengapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang terpilih jadi syahadah? Kenapa tak subhanallah ke? Kenapa la ilaha Muhammadur Rasulullah tu jadi alamat iman? Kenapa tak subhanallah ke alhamdulillah? Kenapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi alamat iman? Kalau siapa belajar Ummul Barahin, dia ada jawapan dia. Pertama, likhtisariha. Yang kedua, listimaliha. Sebabnya kerana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni dia singkat tapi padat. Singkat, pendek, tak lama kita mengucapnya. Kalau lama-lama kawan tak sempat habis mengucap, mati. Kawan tu dah sakit, panjang-panjang nak mengucap, tak sempat habis. Kemudian dia padat sebab dia merangkumi semua makna akidah yang ada. Sifat aqidatul khamsin, sifat 50 dengan sifat wajib, sifat harus, sifat mustahil bagi Allah Ta'ala dan Rasul tu dah terangkum semua dalam tu. Lepas itu Imam Ibn Ashir kata yajma'u kulla hazihil ma'ani kana liza alamatal imani. Oleh kerana dua kalimah syahadah ni dia merangkumi semua sekali akidah tu, makna akidah, makna dua kalimah syahadah ni mengandungi makna seluruh akidah. Itu sebabnya ikhtisar istimal, singkat tapi padat.
Satu lagi tuan-tuan tengok la ilaha illallah ni ada tak huruf yang susah nak nyebut? Ada dad dalam tu. Ada ghin. Huruf la ilaha illallah ni semua bangsa boleh sebut. Tak ada bangsa tak boleh sebut. Tak ada bangsa tak boleh sebut. Adapun ni kalau dalam kita Jawi ni, ibu apa dia tadi, ibu perkataan, perdu kata. Apa pula adapun ni untuk apa? Adapun ni nak memperincikan yang disebut umum tadi. Adapun ni tujuannya nak memperincikan apa yang disebut umum. Tadi dah disebut umum sifat wajib bagi Allah, tapi apa sifat-sifatnya? Ni dia nak sebut. Tu pakai adapun. Lepas tu kalau kita faham bahasa kitab Jawi ni, kita senang menguasai kitab Jawi. Adapun setengah dengan sebahagian. Adapun setengah daripada segala sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat. Pertama wujud, artinya ada. Kedua qidam, artinya sedia. Ketiga baqa, artinya kekal. Keempat mukhalafatuhu lil hawadis, artinya bersalah-salahan. Bersalah-salahan ni maksudnya berbeza. Ya tu Allah bagi segala yang baru, artinya makhluk. Maknanya Allah berbeza dengan makhluk. Buka kitab Aqidatul Awam. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun lil khalqi, Allah berbeza dengan makhluk. Bil itlaqi, sama sekali. Dari sudut mana pun Allah tu tak sama dengan makhluk. Dalilnya laisa kamitsli syai'. Lagi dalilnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi dalilnya, Wahabi kan suka tanya dalil, bagilah dalil banyak-banyak. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, maka adakah yang mencipta tu sama dengan yang tidak mencipta? Tentulah tak sama, ya. Kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi, artinya berdiri ia dengan sendirinya. Apa maksud berdiri ia dengan sendirinya? Tuhan tidak memerlukan zat, sebab Allah tu zat. Yang memerlukan zat ni sifat. Allah bukan sifat. Allah bukan sejenis sifat. Sifat memerlukan zat. Lagipun kalau Allah tu sifat, takkan sifat bersifat. Sifat bersifat dengan sifat makna, sifat bersifat dengan sifat makna. Mana mau sifat bersifat? Zat yang bersifat. Sebab ada orang faham Tuhan ni dia menyerap masuk, dia memerlukan tempat. Jadi kita tolak fahaman macam tu dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Keenam, wahdaniyat, artinya esa. Ketujuh, kudrat. Ketujuh, kudrat, artinya kuasa. Mungkin macam ada Darussyifa aja ni, macam ada pengamal Darussyifa. Kalau orang dalam bidang syifa ni, mungkin salah satu dia punya, tak tahulah, tapi ada satu bacaan yang dia ajar oleh Rasulullah SAW. Bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Lepas tu 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Jadi dalam tu ada sifat kudrat. A'udzubillahi wa qudratihi, aku berlindung kepada Allah dan dengan sifat kudratnya. Sebab yang menyembuhkan tu Allah. Allah yang berkuasa menyembuh. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, kata Nabi Ibrahim AS, dia yang ni Allah Ta'ala yang ada kuasa nak menyembuh, bukan ubat. Walau makan ubat satu guni ubat pun, kalau Tuhan kata tak sembuh, tak sembuh, ya. Ke-8, iradat, artinya berkendak. Fa'alun lima yurid, Tuhan berbuat sekendaknya. Ke-9, ilmu, artinya yang mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Itu surah, itu ayat kursi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Hari-hari baca. Itu dalil sifat ilmu tu.
Apa makna ayat tu? Tuhan mengetahui yang ada di apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Apa depan, apa belakang? Itu kena mengaji tafsir. Kalau baca terjemahan, itu yang jadi Kasim Ahmad. Boleh ke ngumpat Kasim Ahmad? Tak boleh. Dia Quran ni kita kena ambil pada guru. Ilmu ni kena ambil guru. Baca terjemahan je tak jadi. Tambah pula terjemahan Inggeris pula, tak jadi. Kena ambil pada guru. Man ya'khuzil ilma min syaikhin musyafahatan yakuna aniz zari wa tashifi fi harami. Siapa ambil ilmu pada mulut guru, insya-Allah dia selamat daripada tergelincir, daripada salah silap. Wa may yakun akhizan lil ilmi min suhufin fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal adami. Siapa ambil ilmu dari buku semata-mata, mentelaah saja, tak ada guru. Ada setengah ulama kata man la syaikha fa syaitanu syaikhun lah. Siapa tak ada guru, syaitanlah guru dia. Faham-faham sendiri. Ibarat kitab tu, mungkin tuan kitab tak masuk ke itu, kita masuk ke lain. Salah. Bahaya. Kena ambil ilmu daripada mulut guru. Orang muda yang suka berguru dengan orang muda yang suka berguru dengan dia syaitan berseteru, kata Raja Al-Haji. Syaitan tak suka kita mengaji ada guru ni, pasal guru tu akan bimbing kita. Syaitan nak sesat, dia kan nak bimbing. Baik. Apa makna depan belakang? Tuhan tahu depan dan belakang kita. Buka tafsir Ibn Katsir. Ibn Katsir kata ayat ni apa? Dalilun ala ihatati ilmihi ta'ala bi jami'il kainat madhiha wa hadhiha wa mustaqbaliha. Ayat ni jadi dalil sifat ilmu Allah yang meliputi segala kejadian yang telah, sedang dan akan berlaku. Sebab Allah kata di depan tu maknanya yang telah, di belakang tu maknanya yang belum. Tapi ada ahli tafsir yang kata sebaliknya, yang di depan tu yang akan berlaku, yang di belakang tu yang dah berlaku. Sama aja khilaf lafzi itu. Perbezaan lafaz saja, tapi makna yang itu juga. Sifat ilmu Allah Ta'ala. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kamu sebut dengan suara lantang sekalipun, Tuhan tahu yang rahsia dan yang lebih tersembunyi pada rahsia. Sekarang ni saya nak tanya tuan-tuan, apa yang terlintas hati tuan-tuan? Mungkin yang terlintas tak tahulah apa terlintas, mana saya tahu. Kada teropong nak tengok hati tuan-tuan. Tapi mungkin yang salah satu terlintas dalam hati, pukul berapa nak berhenti kuliah ni, aku dah lapar. Mungkin lah, tak tahu saya apalah. Itu namanya sir, itu namanya sir. Yang nama sir wa akhfa. Sir tu orang tak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa terlintas tu. Walaupun muka buat khusyuk. Contoh yang tak ada berkaitan dengan hidup dengan mati ni, yang marah saya. Contoh je nak bagi faham sir wa akhfa tu. Sekarang kita tahu tak apa yang terlintas dalam hati kita? Kita tahu. Tahu tak yang terlintas dalam hati kita tadi? Tahu, ingat lagi. Besok pukul 12 suku, tahu tak apa yang terlintas dalam hati besok? Tahu tak apa yang terlintas dalam hati kita besok? Hati kita bukan hati orang. Tak tahu kan? Siapa yang tahu? Allah. Wa akhfa itu maksud dia. Wa akhfa tu kita tak tahu yang akan terlintas hati kita besok. Mana kita tahu yang terlintas sekarang kan tadi tahu. Tak usah kata esok, kejap pukul 2 kan apa terlintas hati kita tahu. Tu wa akhfa. Sampai macam tu sekali ilmu Allah. Tak sama ilmu kita. Imam Ghazali kata wa ilmu al-ilahil wahidil qayyum laysa kamithli sa'iril ulumi li'annahu laysa lahu bidayah wala li ma'lumatihi nihayah. Ilmu Allah tak sama dengan ilmu makhluk. Ilmu Allah tak ada mula, ilmu kita ada mula. Siapa beranak-beranak tu akan jadi profesor?
Beranak-beranak tu jurutera, mana ada. Beranak tu kosong. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Orang Paris kata apa hang tak tahu. Orang Terengganu kata tak tahu sekarang. Apa hang tak tahu. Tapi 30 tahun kemudian jadi profesor, jadi jurutera. Mana datang ilmu tu? Ilmu kita ni ada mula dan ada ujung tu ada had. Kita tahu setakat yang kita belajar. Tapi ilmu Allah tak ada mula sebab Allah sedia mengetahui, dan tak ada ujung sebab habis semua Allah tahu. Tak terkira yang banyak yang Allah Ta'ala tahu. Kemudian ilmu Allah Ta'ala tu bukan ilmu macam kita. Kita ni ilmu mengaji. Ilmu dengan cara mengaji, ilmu dengan cara berfikir. Wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab dalam Jawahirul Tauhid. Ilmu Allah ni bukan dengan cara kasab. Kita ni ilmu kasab ni. Ilmu usaha, datang mengaji menadah bertahun-tahun mengaji. Allah Ta'ala ilmunya bukan daruri, bukan nazari. Kita ilmu kita ada yang daruri, ada nazari. 1 campur 1 apa? Alah, senang sangat. 2 lah. Itu ilmu daruri. Okey, tak apa. Itu senang. Aku bagi lagi susah. 1 campur 5. Kemudian itu senang sangat. 1000 tolak 3 kali dengan 56. Kemudian bagi 20. Allah, nanti kejap. Cuba ulang balik. Berapa tadi? Pasal apa kita ambil masa nak dapat jawapan dia? Sebab ini ilmu nazari. Kena fikir dulu baru dapat. Adakah ilmu Allah ni daruri dan nazari? Dua-dua bukan. Itu ilmu kita yang daruri nazari. Ya, tak sama. Orang putih kata we can count seeds in one fruit. Only God can count fruits in one seed. Nampak? Kita setakat boleh bilang biji je. Buah royan tu nak tahu berapa biji putih dalam tu. Buka kupas lah makan. Susun bilang biji. Tak boleh biji 10 biji putih. Ilmu Allah tiap-tiap putih nak jadi apa Allah tahu. Nak tumbuh tak tumbuh, bila tumbuh, berapa lama dia tumbuh, berapa kali dia bermusim, berapa banyak buah dia, siapa makan buah dia, bila pokok tak akan mati. Tiap-tiap biji tu. Macam tu sekali. Ilmu Allah Ta'ala. Ke-10 hayat. Artinya hidup. Hidup ni Tuan Guru Patih kata hidup ni macam enjin. Kalau sifat-sifat Allah ni, hidup ni macam enjin. Tak ada enjin tak berfungsi. Kalau tak ada hidup, tak berfungsi, mendengar, melihat, berkata-kata, berkendak, berkuasa. Tak ada semua tu. Ibu segala sifat. Patih kata enjin, ibarat macam enjin, sifat hidup ni. Sebab itu kalau mengaji Asma Allah Husna pula petang ni, salah satu nama Allah yang teragung kata ulama Al-Ismul Azam ila Al-Hayyu. Sebab itu ayat kursi jadi ayat teragung. Kerana nama yang teragung ada dalam tu Al-Hayyu. Tak ada sifat hidup, tak ada semua sifat yang lain. Ni tuan-tuan boleh dengar tak saya cakap ni? Boleh dengar kan? Sebab boleh dengar sebab hidup. Cuba kalau mati. Sebab apa boleh datang sini? Sebab hidup. Cuba kalau tak hidup. Orang mati boleh pergi mengundi tak? Orang mati boleh pergi mengundi? Boleh lah, tapi mengundi hantu. Ni bukan cakap politik, ni cakap tauhid. Tak ada sifat hidup, tak ada sifat kuasa. Tak ada kuasa, tak boleh nak datang. Mesti ada sifat hidup. Ya. Itu sebab ada setengah ulama' dia letak sifat ma'ani tu sifat hayat dulu. Tapi ada yang letak sifat hayat tu kemudian. Sebab tertib ta'akuli. Kita berfikir ni nak kena susun. Kita beranak-beranak tak nampak Tuhan ni tak? Nampak apa beranak-beranak? Beranak-beranak nampak apa? Nampak alam. Mak bapak kita nampak alam. Rumah kita alam. Ayam itik, kucing alam. Nampak alam, mana beranak-beranak nampak Tuhan? Nampak alam. Fikiran je lah lagi, alam ni boleh ada ke? Kalau tak ada yang mengadakannya, mesti ada yang mengadakannya. Yang mengada ni boleh ke dia buat alam kalau dia tak berkuasa? Buat alam mesti ada kuasa. Datang sifat kudrat. Dia berkuasa nak buat apa-apa saja. Iyalah.
Tapi dia buat yang dia nak, datang sifat kudrat. Kalau dia tak nak, tak jadi alam ni. Mesti ada sifat nak, iradat. Dia nak ni berdasarkan ilmu dia. Dia tahu apa yang dia nak. Datang sifat ilmu. Tapi boleh ada ke sifat berkuasa, sifat berkendak, sifat ilmu ni kalau tak hidup? Yang mana boleh ada? Datang sifat hidup. Itu tertib ta'akuli. Tertib berfikirnya, nak sifat Tuhan tak ada tertib. Jangan susun sifat Tuhan ni mula-mula dia ada sifat kudrat. Sifat iradat tak ada lagi. Lepas tu baru datang sifat iradat. Satu-satu datang. Tak, bukan susunan tu, bukan susunan dulu kemudian. Susunan tu sebab kita nak fikir, dia nak kena letak satu-satu fikir. Tapi sifat Tuhan tu bukan ada dulu kemudian. Tapi ada setengah ulama letak sifat hayat dulu. Sebab mengambil kira sebab itu ibu segala sifat, baru datang. Sama aja. Letak hayat tu dulu kemudian ya, sebab dia tak ada tertib sebenarnya pada hakikatnya. Hayyun artinya yang itu ke tadi? Belum lagi. Hayat artinya hidup. Ke-11 sama artinya mendengar. Ke-12 basar artinya melihat. Ke-13 mana tadi? Ke-13 kalam artinya berkata. Ke-14 qadirun. Qadirun ni kita takdirkan kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran sebab Syekh apa nama ni, pengarang Faridatul Faraid, siapa? Syekh Ahmad Zain Battani Syekh Ahmad Zain Battani. Dia kata tak boleh qadirun saja, mesti kaunuhu qadiran. Sebab itu sifat maknawiyah. Jadi kalau kita jumpa macam ni, jangan pula kita salah Syekh Abdul Samad Paliman ni. Apa ni kitab ni? Tak, takdirnya kaunuhu qadiran. Ringkasnya qadirun je. Qadirun artinya yang kuasa. Ke-15. Saya tak detailkan sebab kuliah kita, daurah kita terhad. Kalau nak bahas sifat ma'ani, sifat manawiyah tu tak habis nanti. Nanti tuan-tuan dalami pula dalam pengajian tauhid yang apa nama ni, yang lebih apa? Yang berkala, yang ini daurah ni dia tak, kita nak urai panjang tak sempat, tak habis kitab-kitab ni. Qadir artinya yang kuasa. Ke-15 muridun, takdirnya kaunu muridan lah, artinya yang berkendak. Ke-16 alimun, takdirnya kaunu aliman lah, artinya yang mengetahui. Ke-17 hayyun, takdirnya kaunuhu hayyan, artinya yang hidup. Ke-18 sami'un, kaunuhu sami'an, artinya yang mendengar, hal keadaan Allah mendengar. Ke-19 basirun, kaunuhu basiran, artinya yang melihat, hal keadaan Allah yang melihat. Ke-20 mutakallimun, ya kaunuhu mutakalliman, artinya yang berkata-kata, hal keadaan Allah yang berkata-kata. Tapi kalau pada dia tarik pada dia Tuan Guru Patil masa belajar Ummul Baraid. Kalau tarik pada dia cara lain, dia terjemah sifat mani dia. Dia pakai kan, perhidup, pendengar, pelihat dan sebagainya. Tapi kita tak sempatlah nak bahas masalah tu kerana masa kita terhad. Adapun setengah sifat yang mustahil, adapun tadi untuk apa? Ibu berkaitan untuk memperincikan perkara yang disebut umum sebelumnya. Tadi dah sebut sifat mustahil, tapi apa sifat mustahil tu? Nak tahu ni. Adapun setengah sebahagian sifat yang mustahil atas hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu 20 sifat, iaitu lawan segala sifat yang tersebut itu. Yang sifat yang tersebut itu jua. Sifat yang 20 tadi itu sebaliknya itu adalah sifat yang mustahil ada pada Allah Ta'ala. Adapun sifat yang jaiz, artinya harus pada hak Allah Ta'ala itu, maka iaitu berbuat mungkin atau meninggalkan berbuat dia. Allah boleh buat perkara mungkin, Allah boleh tak buat perkara mungkin. Allah boleh meniadakan perkara mungkin. Mungkin ni orang Melayu pinjam jadi mungkin. Mungkin semalam mungkin dah. Semalam mungkin mungkin lah. Mungkin ada orang tanya,
jadi ke daurah besok ni? Mungkin kita jawab, mungkin lagi. Mungkin ada ni. Mungkin ada. Mungkin ada maksudnya mesti ada ke? Tak mesti ada. Boleh ada, boleh tak ada. Mungkin ni boleh ada, boleh tak ada. Ya. Dia datang ke? Mungkin. Apa makna mungkin? Boleh datang, boleh tak. Itu mungkin. Sebenarnya mungkin Melayu tu ada mungkin Arab. Ya. Mungkin ni hukum dia apa? Perkara mungkin ni hukumnya apa? Harus. Harus maknanya boleh, ya boleh tak. Boleh ada, boleh tak. Itu mungkin. Kucing bertanduk ada? Ada kucing bertanduk? Kau nak tengok? Mustahil tak kucing bertanduk? Mustahil pada hukum adat, tidak mustahil pada hukum akal. Mustahil pada hukum adat, biasanya tak ada kucing bertanduk. Dah berapa kali kucing beranak tak pernah tengok bertanduk beranak. Pada adat. Pada hukum akal tak mustahil. Sebab apa tak mustahil? Sebab mungkin. Boleh Tuhan ada kalau Tuhan nak. Kalau Tuhan tak nak, tak ada. Ya, sebab itu kata Said Ahmad Marzuqi dalam kita Aqidatul Awam, kata dia, tarkun li kulli mumkin wajaizun bi fadlihi wa adlihi, tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi. Allah Ta'ala boleh meniadakan, boleh mengadakan, boleh mengadakan, boleh meniadakan. Tu saya teringat tuan guru saya cakap bila mengaji bab ni lah, bab sifat harus ni. Tuhan ni menjadikan alam ni, adakah kerana dia perlukan alam ni? Tak. Dia menjadikan alam ini kerana dia tu berkuasa, dia ni agung. Kemudian tuan guru saya sebut perkataan ni, biarlah Tuhan, biarlah Tuhan, biarlah Tuhan. Itulah yang sifat harus tu. Biarlah Tuhan nak, dia nak buat, dia buat. Tak nak buat, tak nak buat. Dia nak buat, tak buat, tu biarlah. Tu kerja dia. Ya. Habis. Kemudian agak mana tadi? Maka iaitu berbuat mungkin atau meninggalkan berbuat dia, yakni harus diperbuatnya dan harus tiada diperbuatnya akan dia. Maka tiadalah wajib atasnya berbuat dia dan meninggalkan dia. Tuan guru saya bila dia bahas ni, dia kata apa? Dia kata kita tak boleh suruh bos. Itu dia punya cakapnya. Kita tak boleh suruh bos. Tuhan tak boleh dikerah. Dan Tuhan tak boleh dikerah sehingga dia mesti buat. Dan Tuhan bukan pula lemah sehingga dia tak boleh nak buat. Dia boleh buat, dia boleh tak buat. Bukan dia mesti buat dan bukan dia mustahil nak buat sesuatu. Firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menjadikan apa-apa yang dia kendaki dan apa-apa yang dia pilih. Kalau dia nak, dia jadikan. Kalau dia tak nak, dia tak jadikan. Ini dah tak larat baca ni. Kena ada mukri ni, tukang baca. Siapa ada tukang baca? Saya hurai saja. Lagi pun boleh kita habiskan. Dia lepas ni dah tak susah dah. Yang tadi tu je. Nak bagi pada yang student pun tak apa. nak ustaz macam mana tak apa. Nak bagi pada student tu. Ya. Atau apa, bermula sifat yang wajib pada hak segala Rasul itu 3 perkara. Bermula sifat yang wajib pada hak segala Rasul itu 3 perkara. Pertama, siddiq, artinya benar. Kedua, amanah, artinya kepercayaan. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu
menyampaikan dia kepada segala makhluk. Okey. Jadi saya tak nak bahas hukum akal. Kalau tuan-tuan nak bahas hukum akal ni, tuan-tuan mengaji kita Ummul Barahin lah. Saya cuma nak ambil dalil naqli untuk sifat wajib bagi Rasul ni. Kita selalu baca surah Yasin, wa sadaqal mursalun. Itu dalil naqli sifat sidik, sifat benar bagi Rasul. Sadaqal mursalun tu maknanya Rasul-Rasul semua ada sifat benar. Amanah, kalau dalil pada Quran, firman Allah Ta'ala, inni lakum rasulun amin. Sungguhnya aku ni adalah Rasul yang bersifat amanah kepada kalian. Apa makna amanah? Ada orang mengaji ni, dia kata, sebab apa kita ni tak ada sebut maksum? Sebenarnya maksum dan amanah sama. Maksum itulah amanah, amanah itulah maksum. Ya, sama. Apa makna maksum, apa makna amanah? Hifzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbusi bimanhiyin. Allah Ta'ala peliharakan zahir dan batin para Rasul dan Nabi itu daripada terjebak dengan bergelombang, terlibat dengan dosa, dengan perkara yang Tuhan larang. Bukan hanya larangan yang makruh, larangan yang haram, larangan yang makruh Nabi dan Rasul tak buat. Dalil sifat tabligh, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhanmu. Okey, terus kan. Adapun sifat yang mustahil atas mereka itu, maka iaitu lawan sifat yang tiga itu, seperti dusta dan khianat, artinya menukari dia, dan hikmah, artinya menyembunyikan dia. Baik, ini sifat yang mustahil, lawan kepada sifat yang wajib. Menukari dia tu maksudnya yang Tuhan suruh dia buat, yang Tuhan larang dia buat, yang Tuhan suruh dia tak buat. Tu menukar lah tu maknanya. Tak amanah, khianat. Mana mungkin Rasul khianat? Innallaha la yuhibbul khainin. Tuhan tidak menyukai orang yang khianat. Takkan Rasul Tuhan tak suka? Rasul tu kekasih Tuhan. Jadi tentulah Rasul tu ada sifat amanah, lawan dari khianat. Adapun sifat yang harus bagi mereka itu, iaitu menerima barang suatu daripada a'wad basyariyah yang tiada mengurangkan martabat mereka itu yang tinggi, seperti sakit dan barang sebagainya. Baik, a'rad basyariah ni sifat dan tabiat manusia biasa. Sifat dan tabiat manusia biasa. Wajaizun fi haq, wajaizun fi haq, wajaizun fi haq, wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Kata saya Imam Marzuqi. Mana sifat harus bagi manusia ni, contoh sakit, berkahwin, sedih, gembira, luka. Itu kan sifat-sifat manusia biasa yang tak menjejaskan martabat yang tinggi. Tapi kalau menjejaskan, tak boleh buta, tak ada. Dalam kitab Tuhfatul Murid sebut walam yakun nabiyyun a'ma qattu. Tak ada nabi yang buta. Sebab buta tu menjejaskan dia punya tugas dia nak menyampai tu. Dalam Bible ada sebut kalau orang buta memimpin orang buta, dua masuk longkang. If the blind leads the blind, both shall fall into the ditch. Dalam Bible kata-kata Nabi Isa sebenarnya, orang buta memimpin orang buta, dua masuk longkang. Jadi Rasul pemimpin, mana boleh buta? Orang buta mana boleh memimpin? Nabi Yaakob bukan buta, selaput mata tebal, nangis banyak. Kehilangan Nabi Yusuf, baik tu dia boleh lihat semula sebab dia bukan buta. Nabi Ayub tak adalah sampai ulat-ulat sakitnya, ulat jatuh kutip letak balik. Pada jijik orang itu, siapa yang datang? Macam mana nak tabligh, macam mana nak sampai? Awal-awal lagi berapa lagi orang dah lari. Jadi memang sakit, tapi bukan sakit yang menjejaskan. Baik.
Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf aqil baligh bahawa mengetahui dan mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala membangkitkan Nabi yang ummi daripada Quraisy. Membangkitkan ni maksudnya melantik, mengutuskan ya. Melantik dan mengutus. Ummi itu yang tak boleh baca, tak boleh menulis. Apa hikmah Nabi ni ummi? Hikmahnya ada dalam kitab, dalam qasidah Burdah. Dalam qasidah Burdah ada hikmah mengapa Rasul itu ummi. Apa hikmahnya Nabi itu ummi? Dalam qasidah Burdah ada. Macam mana dia punya tu? Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. Pelik lah orang yang buta huruf, ilmunya banyak. Fihi ilmul awwalin wal akhirin. Nabi bawa Quran. Quran tu seorang sahabat Nabi kata, man arada ilmal awwalin wal akhirin falyusawwiril Quran. Siapa nak ilmu orang dulu, ilmu orang kemudian gali Quran. Siapa bawa Quran? Nabi Muhammad. Maknanya pada Nabi ada ilmu yang banyak. Tapi jangan cakap Nabi mengetahui segala yang Allah tahu. Itu tak boleh tu. Nabi banyak yang Nabi tahu, tapi taklah Nabi tu mengetahui segala-gala macam Allah. Tak. Macam mana orang buta huruf? Biasa orang buta huruf ni tak pandai. Baca tak boleh. Membaca kan jalan ada ilmu. Baca menulis. Itu mukjizat. Rupanya bila Nabi tu ummi, dan ummi senang-senang kita tolak orang yang kata Quran tu pada Nabi. Nabi yang cipta. Ya. Baik, terus. Diperanakkan di Makkah dan dikuburkan di dalam negeri Madinah, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muttalib, yang anak Hashim, yang anak Abdul Manaf. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Taibatal Madinah. Lahir Mekah, wafat Madinah. Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fadila. Ya, Abuhu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimu Abdul Manaf yantazi wa ummuhu Aminatu Suriyah arda'ahu Halimatu Sa'diyah. Itu nasab Nabi di sebelah bapa, sebelah. Kalau nak tahu lebih lanjut, baca kitab Zanji. Itu sampai 21 sampai Adnan. Baik, terus. Dan disuruhkan kepada sekalian Arab dan Ajam. Disuruhkan tu maknanya diutuskan. Dan jin dan manusia, maka membinasakan syariatnya itu akan segala syariat Nabi yang dahulu-dahulu, yaitu penghulu segala manusia. Membinasakan maksudnya memansuhkan. Syariat Nabi memasukkan syariat itu dahulu. Baik. Dan iaitu terlebih daripada segala anbiya yang dahulu-dahulu. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang aqil baligh itu membenarkan akan Nabi Muhammad pada sekalian yang dikhabarkannya daripada Allah Ta'ala, sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Arab dan Ajam. Ajam tu yang bukan Arab. Melayu, Cina, India, orang putih, Negro, itu semua Ajam. Lain nak benar Arab, Ajam. Kemudian perbuatan dunia dan akhirat, itu perbuatan tu maksudnya perkara, bukan perbuatan ni. Perbuatan ni maksudnya perkara, ya. Jadi dalam kita lama ni kadang-kadang kena faham dia punya makna tu. Perbuatan ni perkara dunia, perkara akhirat. Apa yang Nabi beritahu kepada kita, sama ada tentang perkara dunia, perkara akhirat, kita kena percaya. Tak boleh tolak. Okey, terus. Dan bahawasanya tiada diterima iman seorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali yang kemudian daripada mati. Kemudian daripada selepas Nabi kan beritahu apa yang berlaku selepas mati. Kita kena percaya yang Nabi beritahu tu. Seperti soal Munkar wa Nakir, iaitu dua malaikat yang hebat lagi menakut, mendapatkan ia akan
mayat. Maka bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah dengan katanya, ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyyuka. Artinya, siapa Tuhanmu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Dan kedua-dua malaikat itu iaitu permulaan fitnah. Fitnah ni maksudnya ujian. Bukan fitnah tak ada cerita, reka cerita itu fitnah bahasa Melayu. Ini fitnah bahasa Arab. Ujian. Orang kalau ujian kan kena tanya. Jadi ahli kubur kena tanya. Kemudian daripada mati, demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan siksa kubur bagi orang yang maksiat dan kesenangannya bagi orang yang beribadah. Kesenangan ni maksudnya nikmat kubur. Ada satu hadis riwayat Bukhari, innahum yu'azzabuna 'azaban tasma'uhu al-bahaim. Sungguhnya ahli kubur ni sedang disiksa dengan siksaan yang boleh didengar oleh binatang. Ini antara dalil adanya azab kubur lah. Dalam kitab Jawharatul Tauhid disebut na'imuhu wajika ba'sil hasyari, na'imuhu su'aluna summa azabul qabri na'imuhu wajika ba'sil hasyari. Antara yang kita percaya sebagai ahli sunnah wal jamaah, ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada soal kubur. Baik, terus. Dan bahawa sekaliannya itu benar, maka jikalau menyiksa Allah Ta'ala akan orang yang berbuat maksiat, maka iaitu dengan adilnya. Dan jikalau memberi kesenangan Allah Ta'ala akan hambanya yang berbuat taat, maka iaitu dengan anugerahnya, tiada atasnya sesuatu daripada itu. Dalam kitab Jawharatul Tauhid dia sebut wa fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimadil adli. Kalau Tuhan bagi kita ganjaran, itu limpah kurnia. Tuhan bagi kita syurga misalnya kan. Kita sejak balik sampai mati, katakan 50 tahun kita beribadat. Kalau masuk syurga berapa tahun? Mana ada berapa tahun? Khalidina fiha. Balasan yang tak ada had untuk amalan yang terhad. Maknanya tak layak kita sebenarnya, tapi anugerah. Manakala orang yang buat dosa pula Tuhan seksa, Tuhan tetap maha adil. Sebab dah dihantarnya Rasul, dah turunnya kitab suci, melarang sesuatu buat juga, maka Tuhan seksa dan siksaan tu setimpal. Allah Ta'ala maha adil. Kita ni dia punya, dia nak seksa kita, apa kita boleh nak kata? Dah kita buat salah. Ya. Kalau dalam Jawharatul Tauhid dia kata fasayyi'atu 'indana bil misli wa fal hasanatu du'ifa bil fadli wasayyi'atu fal hasanatu du'ifa bil fadli wasayyi'atu 'indana bil misli. Satu salah, satu dosa. Dia tak macam taat, satu taat 10 kali paling minimum kan pahala dah. Baik, ya terus. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan mizan, yakni neraca di dalam akhirat, ditimbang di dalamnya itu segala amal manusia. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan sirat, iaitu titian di atas neraka Jahannam, iaitu halus daripada rambut dan tajam daripada pedang, dan tergelincir atas segala kaki orang kafir dan munafik. Betul. Dan munafik, maka jatuh mereka itu ke dalam api neraka, dan tetap atasnya segala kaki orang yang mukmin. Lalu mereka itu ke dalam syurga, tetapi perjalanan orang mukmin sekira-kira amal mereka itu setengah mereka itu seperti kilat yang menyambar, dan setengah mereka itu seperti burung yang terbang, dan setengah mereka itu seperti kuda yang lari, dan setengah mereka itu seperti orang yang berjalan, dan setengah mereka itu merangkak
dan setengah mereka itu menyesat. Demikianlah masing-masing mereka itu sebab persalahan amal mereka itu. Bersalahan ni maksudnya berbeza. Orang yang imannya kuat, amalnya banyak, laju. Yang imannya lemah, amalnya kurang, perlahan. Yang mengesut pada, tuan-tuan bayang tak, bila ada orang ni saya mengesut nak balik Ipoh. Bila sampai? Lepas habis kuliah ni kan balik Ipoh mengesut. Tak bila sampai, sebulan belum tu sampai. Baik, apa tu yang ditimbang apa? Mizan tu timbangan. Yang ditimbang apa? Dalam kitab Jawharatul Tauhid dia ada khilaf di situ. Dia kata wa mislu hadzal mizan wa mislu hadzal wazn wal mizan fatuzanul kutubu awil a'yan. Dia sama ada yang ditimbang tu suratan amalan tu yang ditimbang, ataupun amalan tu sendiri jadi benda boleh ditimbang. Tu ada khilaf dalam kalangan ulama. Kemudian sirat tadi dah. Petrus. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan telaga Kautsar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminum daripadanya itu segala orang mukmin dahulu daripada masuk mereka itu ke dalam syurga, kemudian daripada melalui siratal mustaqim. Dan barang siapa meminum daripadanya, nescaya tiada dahaga kemudian daripada itu selama-lama bermula lintangan itu perjalanan sebulan airnya terlebih putih. Nak melintas telaga dia kolam Kausar ni, nak punya luasnya, punya besarnya kolam Kausar ni, nak melintas tu sebulan. Itulah hadis buat haudhi masiratu syahrin. Kolamku tu nak melintas sebulan. Kalau daripada Taiping nak pergi ke Batu Wers, naik kereta api, lintas tasik Bukit Merah. Lintas tasik Bukit Merah tu tak sampai 5 minit pun. Besar juga tasik tu, tak sampai 5 minit. Ini sebulan nak lintas, punya besar. Yang nak minumnya ramai. Nabi SAW. Baik. Airnya terlebih putih daripada air susu dan terlebih manis daripada air madu. Alhamdulillah, betul ya bacanya. Ada orang, ada anak murid salah, air sos katanya. Pedas lah. Sin wazin tu susu. Tapi ustaz baca tu air susu. Daripada kelilingnya itu beberapa kendi sebilang-bilang bintang di langit. Tak bereput nak minumnya. Kalau pergi kenduri kahwin, gelas tak cukup. Kena tunggu dah minum. Nak ambil gelas boleh? Kena nunggu giliran. Sana besok tak ada. Masing-masing ada gelas. Dia biasa kalau dalam kitab, sebenarnya ni bahasa hadis. Bahasa hadis sebenarnya. Nak tunjuk kata banyak tu sebilang-bilang bintang di langit. Tu nak khabar banyak tak terbilang banyak tu. Ataupun kalau satu lagi kita tak lama disebut seperti kersik di pantai. Dia ada 3 cara baca tu. Ada setengah tuanku baca kersik, ada baca gersik, ada baca kerisik. Dia ada 3 cara baca. Pasir, sembel orang Parit tu. Tu nak tunjukkan banyak, tak terkira. Baik. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan hisab dan persalah-salahan segala manusia itu setengah mereka itu sangat hisabnya. Maksudnya dihisab dengan teliti. Dan setengah mereka itu sedikit hisabnya. Dan setengah mereka itu lalu ke syurga dengan tiada hisab, iaitu muqarrabun. Dan ditanya daripada anbiya. Muqarrabun ni orang yang hampir kepada Allah Ta'ala. Antaranya Nabi lah, para Nabi. Nabi SAW pernah ajar satu doa, Allah mahasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Dan ditanya daripada anbiya atas menyampaikan risalahnya, dan ditanyakan orang yang mukmin daripada amal mereka itu. Jadi para nabi ditanya dah menyampaikan ke tidak ajaran, itu masuk risalahnya. Dan
Dan ditanyakan orang yang bid'ah daripada agamanya. Sebesar-besar bid'ah, kata guru saya, bid'ah dalam usuluddin. Orang yang kata Tuhan di langit itu bid'ah besar tu, bid'ah dalam usuluddin yang paling besar sekali. Dan ditanyakan orang yang kafir daripada mendustakan segala rasul. Mengapa orang kafir ini mendusta rasul? Akan ditanya mengapa. Baik. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu bahawa percaya akan dikeluarkan segala mukmin yang mengesahkan Allah, yang mengesahkan Allah Ta'ala daripada api neraka, kemudian daripada siksa, hingga tiada ditinggal di dalam api neraka itu seorang daripada mukmin dengan anugerah Allah Ta'ala. Baik, satu lagi saya nak terang sini, sebab ini daurah saya boleh terang lah. Kalau kita jumpa kitab Jawi, dia sebut demikian lagi, demikianlah. Kan kitab Jawi banyak demikian lagi. Bila sebut demikian lagi itu maksudnya hukum tu sama dengan yang sebelum. Kalau sebelum ni wajib tahu, yang ni pun wajib tahu. Kemudian apa tadi? Baik. Sebab apa pengarang kitab kata orang mukmin ni tak akan kekal dalam neraka? Sebab apa? Sebabnya firman Allah Ta'ala, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa melakukan amal kebaikan walaupun sebesar zarah, sikit sangat tu, sebesar zarah tu kalau kita lama sebut semut hitam yang kecil, dia akan dapat balasannya, lihat dan dapat balasan. Dah kalau dia duduk kekal dalam neraka, bila dia nak dapat balasan? Kebaikan yang sikit yang dia pernah ada tu, iman dia yang sedikit yang tersisa tu, sebab itu Allah Ta'ala keluarkan. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu percaya akan syafaat segala anbiya alaihimussalatu wassalam. Kemudian maka syuhada, maka sekalian mukmin atas sekira kemegahan dan darjat mereka itu kepada Allah. Barang siapa tinggal jadi apa nama ni, syafaat paling besar, syafaatul uzma, syafaatul kubra tu Rasulullah SAW. Dah lama tunggu pada mahsyar, jadi bila Allah izin barulah mula. Ya, itu dia panggil syafaatul uzma, syafaatul kubra, faslul qada, ya. Tapi yang lain-lain boleh bagi syafaat juga, tapi kecil-kecil syafaat dia. Macam orang syahid, ulama, orang mukmin pun boleh, tapi syafaat kecil-kecil, syafaat sikit, bukan syafaat besar. Besar kecil syafaat ni bergantung pada darjat orang tu si Allah Ta'ala. Lagi besar darjat dia, lagi besar syafaat. Ya. Barang siapa tinggal daripada mukmin itu di dalam neraka padahal tiada ada baginya seorang yang bersyafaat akan dia. Tak ada siapa sudi nak bagi syafaat, sian dia. Macam mana orang ni, penyudah ni, orang mukmin yang tak ada siapa sudi nak bagi syafaat kat dia. Ya. Nescaya dikeluarkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan anugerahnya, maka tiada kekal mukmin itu di dalam api neraka. Dan jikalau ada iman seorang di dalam hatinya satu zarah, yakni seperti satu semut yang kecil sekalipun, nescaya dikeluarkan daripada api neraka, maka masuk ia di dalam syurga. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan bahawasanya segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil. Saja. Tuan guru saya kata, yang tadi awal-awal tadi tu kita baca kitab tadi, itu nak menolak Wahabi. Yang ini nak menolak Syiah. Yang ini kenyataan. Sebab itu kalau orang mengaji betul-betul ni, dia akan tolak Syiah, tolak Wahabi. Tolak Syiah sebab Syiah tolak sahabat. Syiah kafirkan sahabat. Syiah menuduh sahabat buat maksiat dan macam-macam. Ini kenyataan ni menolak. Satu lagi kata tuan guru saya, semua sahabat ni mujtahidun. Semua sahabat ni bertaraf mujtahidun. Ya, terus. Dan bahawa Sayyidina Abu Bakar itu yang terafdal daripada segala manusia, yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya selepas Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar. Tapi tertib ni ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Kat mana malaikat
Jibril, Mikail apa semua tu kan. Ya. Dan yang kemudian daripada segala anbiya, kemudian maka Sayyidina Umar. Kemudian maknanya dia punya tertib ni nisbah manusia sesama manusia ni. Siapa yang paling mulia lepas Nabi Muhammad? Sayyidina Abu Bakar. So ada hadis menyatakan lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hazil ummah la rajaha bihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar seorang dia dengan iman seluruh umat Islam, berat lagi iman dia. Hebatnya. Ya. Kemudian maka Sayyidina Uthman, kemudian maka Sayyidina Ali, kemudian maka sahabat yang 6 yaitu Sayyidina Talha dan Sayyidina Zubair bin Awam dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sayyidina Sa'id bin bin Zaid dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa saja yang tinggal tu maknanya yang berbaki. Lepas sahabat yang 10 ni barulah sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang 10 ni dalam kitab Aqidah Tahawiyah ataupun perisai bagi sekian kalam Syekh Abdul Qadir Madili terjemah, ada disebut wa annal asharata allazina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannati nashhadu lahum ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauluhul haq wa hum Abu Bakrin. Sama dengan ni. Wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sa'd wa Zub. Apa tadi? Talha wa Talhatu wa Zubairu wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ni 10 orang sahabat dia yang masuk syurga. Baik, terus maka barang siapa mengiktikadkan akan segala yang demikian itu serta i'tiqad yang ta'yin, maka adalah mereka itu daripada ahlul haq. I'tiqad yang ta'yin ni maknanya i'tiqad yang tak berbelah bagi, yang disebut jazam. Contoh i'tiqad yang ta'yin ni Sayyidina Bilal ahadun ahad, walaupun diseksa untuk murtad, iaitu i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lepaslah ia daripada kaum yang sesat dan kaum yang bid'ah. Fanas'alullaha kamalal yaqini wa thabatad dini lana wa likafatil muslimina innahu arhamur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak baca doa penutup tadi ya. Penutup untuk kita ni kalau daurah tak habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma ilmal khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasal muqinin wa syukras sabirin wa taubatas siddiqin. Wa nas'aluka Allahumma binuri wajhika alladhi mala'a arkana 'arsyik an tazra'a fi qulubina ma'rifatak hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik kama yanbaghi an tu'rafa bih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Dengan ini saya mengijazahkan bab akidah sahajalah. Kalau nak bab lain tu kan tuan-tuan kena mengaji sepenuhnya Hidayatul Salikin dengan guru lain lah. Saya cuma ijazahkan bab akidah daripada kitab Hidayatul Salikin. InsyaAllah yang sesi petang ni Asma'ullahul Husna dan juga Gurindam 12. Minta maaf saya tak boleh buka soal jawab sekarang sebab masa terhad. Mungkin nanti petang kalau ada masa tu kita buka supaya kita matlamat kita nak habiskan.